Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azian. Penjelaras Unit Kesihatan Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun. So hari ini saya akan menerangkan kepada pelajar tingkatan 4 berkaitan dengan saringan thalassemia yang akan anda jalani dalam bulan 6 nanti. Okey, sebelum itu saya nak dedahkan kepada anda apa itu thalassemia dan apa yang perlu saya tahu tentang thalassemia. Okey, ini adalah link YouTube yang boleh dilayari. Nanti saya sertakan sekali untuk mengetahui tentang thalassemia. Okey. Apa itu thalassemia? Thalassemia ialah penyakit keturunan yang diturunkan oleh ibu bapa, diturunkan oleh ibu bapa kepada anak. Berlaku bila dua orang yang mempunyai baka atau gen atau genetik yang mempunyai gen thalassemia tu berkahwin. Maksudnya kedua-dua ibu dan bapa merupakan pembawa thalassemia, gen thalassemia, maka anaknya adalah juga pesakit dan juga pembawa thalassemia. Boleh jadi anak yang lahir itu akan menjadi pembawa thalassemia dan boleh jadi juga anak yang lahir itu adalah pesakit. Tidak boleh dipindahkan melalui pemindahan darah. Maksudnya kalau kita tak nak gen tu, kita nak keluarkan lah. Kita ambil, kita buat operation, kita keluarkan darah, dia tak boleh. Kerana dia dah ada dalam gen. Yang mana ada dalam DNA. Tidak boleh dipindahkan melalui pemindahan darah, hubungan seksual ataupun sentuhan. Thalassemia adalah salah satu penyakit genetik yang paling biasa berlaku di dunia. Paling biasa, maksudnya bukan dekat Malaysia sahaja, tapi seluruh dunia. Hampir 4.4 daripada setiap 10,000 kelahiran bayi mengidap penyakit thalassemia. Menurut WHO World Health Organization, sekurang-kurangnya 5.2% individu di seluruh dunia adalah pembawa. Pembawa thalassemia 5.2%. Sehingga 28 November 2018 seramai 8681 orang pesakit thalassemia telah berdaftar di bawah Malaysian Thalassemia Registry. Ni dekat Malaysia pada tahun 2018. 2022 ni kita tak ada data lagi. Jumlah pesakit thalassemia yang masih hidup di Malaysia ialah 7984. Yang ini yang berdaftar, yang tak berdaftar kita tak tahu. Sabah mempunyai jumlah pesakit thalassemia yang berdaftar paling ramai di Malaysia, diikuti oleh Selangor. Yang ini kita khawatir ni. Kerana kita berada di negeri Selangor. Kita boleh tengok carta bar ni. Sabah dudukan yang paling ramai pesakit. Patient bukan pembawa lebih ramai. Ini adalah pesakit yang menghidap thalassemia. Jumlah pesakit thalassemia di Malaysia semakin meningkat. Semakin meningkatlah tahun demi tahun, bilangan pesakit meningkat. Meningkat. Semakin meningkat. Thalassemia beban negara. Kenapa dia kata beban negara? Bilangannya besar. 6.8% populasi Malaysia dijangka pembawa. Ni tadi pembawa, tadi pesakit lain, ni pembawa. 5.2 tadi adalah pesakit. Ini adalah 6.8. Selain daripada pesakit, kita ada pembawa. So bila kita tidak detect daripada awal, nilai ni akan bertambah.
kos rawatannya tinggi. Tengok berapa kos dia. 100,000 setahun. 3 juta sehingga umur 30 tahun. Jika ditakdirkan pesakit ini dapat survive, dapat hidup, penyakit ni dia tak boleh hilang. Dia akan ada dalam badan dan pesakit ini akan menerima rawatan sepanjang umur hidupnya. Okey, jadi kalaulah umur dia sehingga 30 tahun, okey, kos yang diperlukan untuk mendapatkan rawatan ialah hampir 3 juta. Okey, melibatkan golongan muda. Okey, jika seseorang itu disahkan pesakit, maka produktivitinya menurun. Ekonomi negara secara amnya akan terjejaslah. Bila produktiviti menurun, okey, ekonomi juga akan terjejas. Okey, kita tengok kos rawatan thalassemia. Apa yang pesakit ini akan lalui? Okey, pesakit ini akan lalui pemindahan darah. Okey, pemindahan darah adalah asas rawatan semua pengidap thalassemia. Pesakit ni dia tak ada makan pil tu, makan pil ni. Okey, maksudnya untuk baik ambil ni, ambil itu tak. Dia memang kena lalui pemindahan darah. Okey, seramai 4,529 orang pesakit thalassemia di Malaysia bergantung pada pemindahan darah TDT. Memerlukan pemindahan darah setiap bulan. Okey, setiap kali seorang pesakit thalassemia menjalani pemindahan darah, okey, ia membabitkan kos 1,200 bagi satu beg darah dan rawatan ini perlu dilakukan 1 hingga 2 kali sebulan sepanjang hayatnya. Okey, selagi mana dia hidup, selagi itulah dia memerlukan beg darah. Okey, sekali dia datang dia perlukan 1,200. Okey, so dalam masa sebulan dia perlukan sekali atau 2 kali mengikut keseriusannya lah. Tengok berapa kroniknya pesakit itu. Okey, majoriti pesakit TDT. Apa itu TDT? Transfusion Dependent Thalassemia. Maksudnya transfusion ni pemindahan darah. Dependent ni bergantung. Okay, thalassemia ni pesakit thalassemia yang bergantung kepada pemindahan darah. Dijangka dapat hidup sehingga usia 40-an. Okay, maksimum usia dia 40. Mungkin awal daripada 40 dia akan meninggal. Okay, na'udzubillah min zalik. Dijangka kos perubatan yang merangkumi pemindahan darah dan ubat-ubatan bagi seorang pesakit thalassemia mampu mencecah sebanyak USD 606,665 iaitu lebih kurang 2.53 juta lebih sepanjang hayatnya kalau dikira sehingga 40 tahun lah. Okey. Rawatan penyingkiran besi untuk TDT. Okey, semasa pesakit ini mendapatkan darah daripada beg darah tadi, TDT Transfusion Dependent Thalassemia, dia telah mengalami penambahan zat besi yang berlebihan. Maka dia perlu buang zat besi itu juga. Okey, rawatan penyingkiran besi untuk pesakit TDT. Okey, melalui suntikan dan makan ubat makan lah. Mesin pump infusi. Maksud saya tadi tu, saya kata tak ada ubat tu, ubat nak baik. Maksudnya saya tak nak thalassemia, saya makan ubat ni. Kalau macam kita pening kepala, kita makan Panadol, hilang pening kepala. Kalau saya ada, kalau pesakit tu ada thalassemia, kita nak makan ubat thalassemia untuk hilang. Tak ada. Ni ubat-ubat yang disediakan ni adalah untuk mengatasi masalah lain yang berkaitan dengan thalassemia pula. Okey, disebabkan oleh TDT tadi, Transfusion Dependent Thalassemia, okey, maka pesakit akan mengalami kelebihan atau berlebihan zat besi. Okey, maka diperlukan rawatan sama ada suntikan ataupun makan oral. Okey. Mesin pump infusi dianggap bernilai sehingga 4,000 dan jarum suntikan pula yang perlu sentiasa ditukar sehingga kira-kira RM10 satu unit. Ini lebih kurang lah mesinnya. Okay, RM10. Dia punya jarum dia kan. Jarum je RM10.
Okey, berapa kali nak buat? Setiap sebulan tu lebih kurang 2 atau 1 atau 2 kali sepanjang umur dia. Okey, ubat makan. Dia akan makan ubat makan. Okey, kos rawatan kira-kira 5,000 sebulan untuk sepanjang hayat dan belanja bertambah untuk rawatan pesakit diabetes. Okey, semasa dia tu meningkat dewasa, kebarangkalian untuk mendapat penyakit-penyakit lain pun ada. Okey, kemudian kos ni akan bertambah lah. Okey, mungkin dia akan dapat diabetes, kegagalan jantung dan penyakit hati dalam pada masa yang sama. Okey, sebab dia ni transfusion, blood transfusion, dia ada macam-macam kegagalan sel darah merah dia. Okey, maka kos saringan thalassemia, kos rawatan thalassemia yang sangat membebankan. Okey, kalau kos saringan yang kita akan buat, ini adalah kos saringan. Memang makan belanja. Okey, memakan belanja, tetapi yang lebih berat adalah kos rawatannya. Okey, jadi kerajaan mengambil keputusan untuk menjalankan saringan awal supaya kita dapat kesan pesakit-pesakit ni dari awal atau pembawa-pembawa thalassemia ni. Okey, ini kita nak tengoklah macam mana. Okey, dalam darah kita, dalam darah manusia, awak pun dah belajar, kita ada sel darah merah, okey, sel darah putih. Okey, kita ada sel darah merah, okey, white blood cell, sel darah putih, dalam darah kita ada plasma dan kita ada platelet. Thalassemia tu duduk dekat mana? Okey, kita tengok. Okey. Sel darah merah, fungsi dia bawa oksigen. Sel darah putih melawan penyakit kuman. Okey, platelet mencegah pendarahan. Okey, fungsi sel darah merah. Dalam keadaan normal, sel darah merah ni dia ada hemoglobin dalam dia. Okey, dalam sel darah merah kita ni, orang yang normal, yang bukan pesakit, bukan pembawa, dia ada hemoglobin. Semua orang pun ada lah. Pesakit tu pun ada, tapi bilangan dia sel darah merah yang mempunyai hemoglobin tu dia kurang. Okey, kemudian hemoglobin ni dia campur, dia bergabung dengan oksigen. Okey, bila dia bergabung dengan oksigen, maka dia akan membentuk oksihemoglobin. Dan darah merah ni akan hantar ke seluruh badan kita, ke tangan, kaki, ke mata, ke otot, ke jantung, paru-paru, buah pinggang, limpa, semua bahagian badan kita, kulit. Okey, dan bila sampai ke bahagian badan yang kurang oksigen, oksigen akan dibebaskan kepada sel-sel badan kita. Okey, itu yang normal yang anda semua tahu. Okey, manakala untuk pesakit thalassemia pula, dalam sel darah merah dia tu, dia cacat. Okey, sel darah merah dia cacat. Tak boleh pegang lama-lama hemoglobin ni tadi. Okey, hemoglobin ni tak ada. Okey, dan dia cacat dan mudah pecah. Tidak cukup sel merah. Bila dia dah cacat, fungsi dia tidak maksimum. Bila dia dah pecah, sel dia dah berkurang. Katakan orang yang sihat ada 10,000, orang yang sakit ada 1,000. Banyak beza ni, contoh. Okey, jadi tidak cukup. Ada tapi tidak cukup. Okey, jadi pesakit ini akan mudah penat. Okey, pesakit thalassemia ni bila dia punya darah merah tidak cukup, dia akan mudah penat, kita tengok dia pucat. Sebab apa? Sebab tak ada darah merah. Tidak cukup darah merah dia. Okey, kemudian bila tak cukup, dia kuranglah masa yang sama, dia kurang darah. Okey, tubuh menghasilkan banyak sel darah merah yang cacat. Okey, sel darah merah banyak dihasilkan tapi cacat. Okey, tidak berfungsi dengan sepatutnya. Sepatutnya darah merah tadi mengangkut oksigen. Tapi bila dia cacat, bila dia pecah, oksigen tidak dapat bergabung dengan hemoglobin, maka oksigen tak sampai dekat muka dia. Tu pasal kita nampak kadang-kadang muka dia kusam, muka dia pucat. Okey, penghasilan sel darah merah di luar sumsum tulang.
Sel pecah dan him tu hemoglobin melekat pada tubuh. Okey, hati, limpa membengkak, okey, bahagian organ-organ mula membengkak, kulit menjadi gelap sebab tidak ada oksigen. Kegagalan pankreas gagal dan thyroid dan etc. Okey, dan pelbagai lagi kegagalan organ dalaman. Okey, apa yang terjadi bila seseorang yang ada penyakit thalassemia? Apa terjadi kepada pesakit tu? Okey, pesakit lah kita panggil, yang ada penyakit tu adalah pesakit lah kan. Okey, darah orang normal, kita tengok cantik je lah yang mana darah dia ada oksigen, yang mana boleh bergabung dengan hemoglobin. Okey, darah pesakit thalassemia nampak dia cacat, dia pecah. Okey, yang ni yang tak cantik. Yang cantik ada tapi kebanyakan yang dihasilkan lebih banyak cacat. Okey, nampak ni bentuk dia lain. Patutnya bentuk dia dwi-cembung, biconcave. Okay, biconcave. This one is biconcave. Tapi yang ni bentuk dia cacat, pecah. Okay, dia tidak dapat berfungsi dengan baik. So, oksigen ni sangat penting. Okay, pesakit, yang ni kita, jenis thalassemia ni ada dua. Pesakit thalassemia. Yang tadi kita kata pesakit thalassemia. Dia ada, kita tengok dia. Okay, secara fizikal kita nampak dia pesakit thalassemia ni macam mana. Okay, dia ada burned out. Okay, kulit dia gelap sebab dia tidak dapat oksigen yang baik. Okay, manakala kita tak tahu di kalangan kita yang sihat merupakan pembawa. Dia bukan pesakit tetapi pembawa. Okay, ramai antara kita yang tak tahu. Okay, that's why melahirkan anak yang berpenyakit. Apabila berkahwin pembawa dan pembawa, maka anak yang dilahirkan menjadi pesakit. Yang ini yang kita nak elakkan. Okay. Jenis penyakit thalassemia minor, yang itu adalah pembawa. Dia dikira pembawa lah. Dia dalam jin dia ada, okay, tapi dia tidak menunjukkan, okay, menunjukkan ciri-ciri dia. Dia bukan pesakit, tapi dia adalah pembawa. So orang ni nampak sihat. Okay, yang ni pesakit dah tentulah sakit. Okay, kurang darah. Yang mana tadi ciri-ciri kita dah bagi tahu. Ciri-ciri dia muka dia pucat, gelap. Okay, dia ada penyakit thyroid. Okay, tanda-tanda penyakit thalassemia. Okay, penghasilan sel di merah, sel darah merah di luar sumsum tulang. Nampak tak dia bengkak-bengkak macam tu. Okay, hati dan limpa membengkak. Itu adalah pesakit. Okey, pesakit thalassemia. Sakit ya. Okey, pesakit-pesakit ini mengalami sakit-sakit. Kalau yang betul-betul pergi buat rawatan, mungkin keadaan kronik ni dapat dilewatkan lah. Okey, tanda-tanda yang seterusnya adalah hair on end appearance. Dekat luar-luar je. Sebab tu dia punya rambut pun tak lebat. Dia halus-halus. Okay. Cortical thinking of bone. Okay. Bengkak-bengkak lah. Macam tu. Okay. Pengumpulan besi. Pengumpulan besi berlebihan. Zat besi lah. Disebabkan oleh pemindahan darah yang kerap. Okay. Zat besi diperlukan oleh badan. Semua orang perlu zat besi untuk penghasilan darah. Orang normal. Okay, makanan yang ada zat besi seperti sayur bayam, kita perlu. Okay, tetapi bila pesakit yang menerima darah ni sentiasa, bulan ni pergi 2 kali, bulan depan pergi, setiap masa, maka mereka ni mengalami pengumpulan zat besi yang berlebihan. Yang akan efek kepada jantung. Dia jadi lemah jantung. Hati, cirrhosis hati, kegagalan hati bila zat besi yang banyak tadi tu. Semua pemakanan kita, dalam Islam pun kata, Nabi kata makan berpatutan. Apa-apa yang kita makan boleh makan tapi berpatutan. Kalau berlebihan dia akan jadi mudarat kepada tubuh badan kita. Sama seperti zat besi tadi. So thyroid hormon rendah. Thyroid adalah kelenjar. Kelenjar dekat bahagian sini akan menyebabkan hormon
Okey, hormon thyroid ni rendah penghasilan dia. Kekurangan insulin, penyakit kencing manis. Okey, bila kekurangan insulin, dia akan menyebabkan pesakit thalassemia akan dapat kencing manis. Pesakit thalassemia akan dapat penyakit jantung. Okey, kematangan seksual terbantu. Maksudnya kemungkinan testis dia tidak mengeluarkan sperma, ovarinya tidak mengeluarkan ovum. Okey, tidak ada penghasilan sel-sel pembiakan. Okay, kekurangan hormon tumbesaran. Okay, so hormon tumbesaran ni dekat kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary dekat otak. Bila otak kita tidak dapat oksigen, fungsi dia pun berkurangan. Dia tidak tak dapat berfungsi dengan baik. Okay, salah satu dia akan efek kepada kelenjar pituitary. Okay, kelenjar pituitary adalah hormon, merimbaskan hormon tumbesaran. So orang-orang pesakit-pesakit ini ketinggian dia agak rendah sedikit sebab dia mengalami kekurangan daripada hormon tumbesaran. Okay, terencat tumbesaran. Lelaki ni usia dia 20 tahun. Okay, ini adalah pesakit yang sebenar. Okay, beta thalassemia major. Thalassemia major tu tadi adalah pesakit lah. Ini pun pesakit lah, major. Minor tadi tu pembawa. Okay, tinggi dia 141. Okay, berat 30 kilo. Tapi usia dia dah 20 tahun. Okay, yang ini usia 23 tahun. Tiada kematangan seksual. Okay, tiada haid. Tidak dapat menghasilkan dinding uterus, tidak dapat dirembeskan darah-darahnya itu daripada sel-sel daripada dinding uterus. Okey, ini adalah pesakit-pesakit thalassemia apa yang mereka alami. Okey, yang ni mereka alami juga diabetes mellitus. Okey, perempuan usia 30 tahun. Okey, thalassemia major. Major itu adalah pesakit. Okay, insulin dependent maksudnya dia bergantung kepada insulin, suntik insulin daripada usianya 24 tahun. Okay, disebabkan apa tadi? Disebabkan darahnya tidak ada oksigen yang cukup. Okay, so pesakit ini pula thyroidnya tidak berfungsi. Thyroidnya dekat sini thyroid. So laki 24 tahun dia letih, lemah jantung. Okay. Penyakit ini akan dideritai sepanjang hayatnya sehingga dia meninggal. Okey, diwarisi daripada ibu bapa. Mari kita tengok macam mana pesakit ini boleh jadi pesakit lah. Okay. Jika ini father, this one is mother. Okay. Jika ayahnya, kenapa sebelah ni adalah dia ada jin tapi dia bukan pesakit. Ayah dia bukan pesakit tapi pembawa. Dia kahwin dengan isteri dia juga pembawa. Okey, so peratus untuk anak dia menjadi pesakit keseluruhannya adalah 25%. Bukan kalau dia ada anak, okey, bukan dia ada anak 4 orang, seorang jadi, 3 lagi tak jadi. Tak, dia kira peratus. Okey, peratus untuk pesakit itu ada adalah 25% daripada kelahiran tu lah. 25% tu tinggi lah. Okey. Jika ayahnya pembawa, maknya normal, so ada tak peratus untuk pesakit? Jadi pesakit ni kat sini, pesakit tak ada. Dia jadi carrier, dia jadi carrier. Yang ni normal, ni normal. 25% normal. Maksudnya dekat sini 25%, 25% berapa? 50% anak yang lahir tu akan jadi normal. Okey, 50% lagi anak yang lahir tu akan jadi pembawa. So ibu bapa ni dia selamat lagi lah. Dia tak perlu bawa anak dia pergi hospital untuk tukar darah sebab dekat sini tak ada pesakit. Okey, sebab satu sihat, satu lagi pembawa. Okay. Macam ni. Yang ni pesakit, yang ini sihat.
Okay, anak dia akan jadi 100% lah kat sini. Sekali kelahiran 25% dia akan jadi pembawa. Kita panggil ini adalah pembawa. Ini adalah thalassemia minor. Kita panggil thalassemia minor adalah pembawa. Dia bukan pesakit. So perlu tak kalau pembawa ni perlu tak pergi hospital dapatkan rawatan, tukar darah tu. Okay, transfusion tadi, blood transfusion tak perlu. Okay, so yang perlu di sini adalah ayah dia sahaja. Okay, so yang ini pesakit. Dia kena kahwin dengan orang yang normal, yang tidak ada penyakit itu. Okay, ni minor tadi, pembawa. This one is pembawa. So orang ni sihat, tak perlu bawa pergi hospital, tak perlu blood transfusion. Okay, thalassemia major yang ini yang perlu pemindahan darah tadi. Okay, pemindahan darah, dia bergantung kepada pemindahan darah. Okay, rawatan thalassemia major, apa pesakit-pesakit ni perlu, dia kena terima darah. Yang ini oral chelation tadi, okay, untuk buangkan zat besi. Okay, yang ini suntikan, melalui suntikan. Ni kes benar lah yang berlaku di Malaysia. Okay, dan ini adalah bone marrow transplant. Okay, ni sum-sum tulang. Okay, tukar sum-sum tulang dia lah. Okay, rawatan pesakit thalassemia, pemindahan darah setiap bulan seumur hidup, yang ini dah terangkan. Yang ini adalah rawatan untuk buang, singkirkan zat besi yang berlebihan. Okay, perbezaan antara pesakit dan pembawa. This one is pesakit. Ni gambar ni tak di blurkan, dia bukan orang Malaysia lah ni. Okay, pembawa thalassemia tiada sebarang tanda-tanda, hanya ujian darah boleh menentukan. So kita semua ni, anda semua belum lagi membuat ujian. Okay, jadi perlu buat ujian untuk menentukan sama ada pembawa atau normal atau pesakit. Kita nak tentukan yang itulah. Okey, adakah saya pembawa penyakit thalassemia? Status pembawa thalassemia hanya diketahui melalui ujian darah. So, kita perlu membuat ujian darah. Dia tak boleh tengok sahaja. Kalau pesakit tu nampak sangat lah kan. Tapi sebab tadi kita kata kalau dia pembawa, maka dia tidak boleh diklasifikasikan atau dibezakan daripada orang lain. Kita nampak dia sihat sahaja seperti orang lain. Tapi sebenarnya dia adalah pembawa. Okay, so salah satu cara dia yang penting ialah dengan membuat ujian saringan darah. Okay, arah ahli ujian darah untuk saringan thalassemia di Malaysia. Okay, kita lakukan ujian saringan darah. Okay, normal. Kalau normal, okay lah, settle. Dah habis lah. Jadi kita akan, doktor kalau tak maklumkan tu, dia normal lah. So awak kena ingat sampai bila-bila lah. Okay, disyaki pembawa thalassemia, maka dia kena buat satu ujian lagi. Okay, lepas pengesahan tu mungkin dia normal. Okay, dan kalau dia kata, oh awak adalah pembawa, dia akan buatlah saringan seisi keluarga. Okay, keluarga pula akan dibawa untuk ceklah siapa yang sebenarnya pembawa ataupun pesakit. Mungkin tak sedar, tak dapat rawatan. Okay. Bagaimana ujian thalassemia dijalankan? Pengambilan darah sebanyak 2.5 ml. Okey, setengah sudu kecil sahaja. Okey, darah dimasukkan dalam tube untuk ujian. Darah diuji di klinik kesihatan. Okey. Sekiranya saya pembawa, okey, bagaimana saya memelihara keturunan saya? Kenapa saringan ini perlu dijalankan ketika anda tingkatan 4? Kalau tingkatan 5 dah lambat lah. Okay, dah ada boyfriend, girlfriend dah. Kenapa? That's why dia buat daripada tingkatan 4. Okay, untuk memilih pasangan anda. Okay, bakal pilih pasangan hidup dengan bijak. So, jika ada masa tingkatan 4, tingkatan 5, okay, selepas daripada tu kita nak couple, okay, itu adalah fitrah manusia suka kepada jantina yang berbeza, itu fitrah. Kita kena kawal sahaja, membezakan kita ni dengan
baik ke tak baik ni semua orang suka. Kalau yang tak betul, yang tak fitrah ialah perempuan suka kat perempuan, lelaki suka kat lelaki. Itu ada tak fitrah. Fitrahnya perempuan suka kat lelaki, lelaki suka kat perempuan. Tapi tak semestinya suka tu perlu dinyatakan. Okey, suka kat dia lah. Tapi kita kena tahu diri kita dulu. Saya ni adalah pembawa thalassemia. Kalau saya pembawa thalassemia, yang nak couple dengan saya ni tak boleh pembawa thalassemia. Okey, kalau dia juga pembawa, nanti anak kami akan lahirlah pesakit thalassemia. Yang mana nanti anak kami akan derita dan kami pun akan susah kena bawa anak kami pergi ke hospital tiap-tiap bulan. Siapa yang nak kena ambil cuti? Siapa yang nak belikan ubat? Siapa yang nak kena duduk hospital? Cuti kerja berapa kali sahaja setahun. Habis dah cuti, duit pun dah tak ada. Jadi gaduh kepada pasangan suami isteri. Okey. Yang ni tadilah. Okey. Yang ini normal-normal. Okeylah. Alhamdulillah normal-normal. Semua akan normal. Okey. So kalau dia seorang je pembawa, kena cari seorang lagi normal. Maka anak dia kemungkinan dia akan dapat normal-normal. Ni pembawa-pembawa. Ni yang tadi saya cakap. Kalau anda sendiri adalah pembawa, anda tak boleh cari pembawa juga. Dia nampak sihat, saya nampak sihat, anda nampak sihat. Okay, tapi kita tak tahu sama ada saya ni pembawa atau tidak. Kalau dah tahu, awak ni, saya ni pembawa thalassemia, awak pembawa ke? Tak. Okay, Alhamdulillah. Okay, so kita boleh teruskan hubungan kita. Okay, saya ni pembawa, awak ni pembawa ke? Saya pembawa. Minta maaf lah, kita tak boleh teruskan hubungan ni. Dia akan menyusahkan hidup kita kemudian. Macam tu lah. Okay, so anak yang lahir tu kebarangkalian untuk mendapat penyakit thalassemia adalah 25%. Okey. So dia pesakit dia kena normal. Dia pembawa tak boleh sekali dengan pembawa, dia akan jadi pesakit. Okey. So yang ini lagilah tinggi kebarangkalian dia. Yang ini ialah kalau kau kahwin, kau adalah pesakit, kau kahwin dengan pesakit, anak kau lagi sakit. Siapa nak angkut seorang-seorang tu pergi hospital? Siapa yang nak pergi? Dengan kau nak pergi hospital lagi, dengan bini nak pergi hospital lagi, okey, dengan anak-anak lagi. Wah, appointment lain-lain lagi. Anak ni kecil, anak tu kecil. Okey, penyakit kau kencing manis, darah tinggi semua ada. Nak kawal anak yang menangis sakit setiap malam tu lagi. Yang ini yang kita tak nak. Okey, yang ini yang kita cuba elakkan. Yang ada pesakit dalam ni. Yang ini yang kita nak cuba elakkan. Pesakit. Okey, yang ni yang kita nak cuba elakkan. Pesakit thalassemia bertambah-tambah. Okey, diperkenalkan sejak Januari 2016. Sekolah kita pernah jalanilah ujian ni untuk memberi kesedaran kepada tingkatan 4 dan sekolah kita adalah pioneer pernah tahun 2016. Bertujuan untuk mengesan masalah anemia, kekurangan zat besi, pembawa gem thalassemia di kalangan pelajar. Anemia tu kurang darah merah lah. Okey, dengan mengenal pasti status pembawa gem thalassemia, okey, seseorang dapat mengelakkan memilih pasangan hidup yang adalah pembawa jin yang tadilah. Kalau kita tahu kita adalah pembawa, kita boleh decide pasangan kita tak boleh jadi pembawa, dia mesti normal. Kalau kita adalah pesakit thalassemia, pasangan kita boleh kahwin, bukan tak boleh kahwin. Boleh kahwin, tapi kita kena pilih pasangan kita bukan pesakit, bukan pembawa, tapi orang yang normal. Okey? Untuk mengelakkan inilah tadi. Okey, kalau kita normal, cari pasangan normal boleh. Kalau kita dah tersuka orang tu, kita normal. Kita dah tersuka orang tu pembawa, tak apa. Okey, anak dia tetap tak ada pesakit lagi. Okey, cuma pembawa sahaja. Tapi kalau kita pembawa, kita tak boleh jadi, kita tak boleh pilih pembawa. Kalau kita pesakit, tak boleh pilih pembawa. Tak boleh anak kita. Okay, dia kena pilih normal. Okay, kena pilih normal. Tak boleh pilih pembawa. Okay, so awak kena ingat carta ni macam mana. Okay, awak kena ingat carta ni untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Okay, masa depan.
kena buat decision sekarang sebelum terlambat. Okay, sebelum menyesal kemudian hari. Okay, so hari ini kita buat ceramah thalassemia, risalah thalassemia, borang kebenaran. Okay, saya akan sertakan sekali borang kebenaran saringan thalassemia. Kalau awak tak nak buat di premis kerajaan yang mana doktor akan datang ambil darah, buat, awak kena buat dekat luar lah. Okay, buat kat luar kena bayar. Okay, pelajar, maksud saya kalau dekat klinik swasta tu kena bayar lah. Yang ini doktor dah datang, nurse dah datang kat sekolah dengan willingnya. So serahlah diri untuk tahu kita punya diri sendiri untuk kemaslahatan kita. Pelajar perlu dapat persetujuan lah, apa-apa pun persetujuan. Okay, pelajar perlu cerita, dedahkan kenapa, berilah kebenaran sebaik-baiknya, sangat-sangat. Okay, baik untuk memberi kebenaran. Okay, ibu bapa memberi kebenaran kepada anak-anak untuk membuat saringan. Okay, kerajaan membelanjakan sejumlah wang untuk membuat saringan, tetapi sejumlah wang ini berbanding dengan rawatannya lebih kecil berbanding dengan saringan. Okay, ada peruntukan yang diberikan kepada kerajaan. Memang ada bayarannya, bukan kepada kita lah. Kerajaan akan menyalurkan wang untuk membuat saringan. Mahal, tapi lebih mahal kalau pesakit. Okay. So untuk elakkan pesakit berkahwin dengan pasangan yang yang salah, okay, tu kita buatlah saringan. Pelajar yang telah mendapat persetujuan akan menjalani ujian saringan thalassemia seperti dirancang oleh pasukan kesihatan sekolah di sekolah. Okay. Keputusan darah disampaikan kepada pelajar di sekolah. Okey, kita akan berikan keputusan darah kepada pelajar. Pelajar yang didapat keputusan saringan normal akan dimaklumkan dan diberi kad saringan thalassemia di sekolah. Akan ada kad lah menyatakan anda thalassemia negatif. Okey, pelajar yang disyaki pembawa kekurangan zat besi, iron deficiency anemia akan diminta supaya berjumpa doktor. Okay, bersama ibu bapa pergi jumpa doktor dekat klinik lah untuk mendapatkan nasihat lebih lagi. Okay, dan kemudian kalau keluarga pelajar yang disahkan pembawa, maknanya dia buat saringan tu, dia sahkan pembawa, akan diminta menjalani ujian saringan semula bersama keluarga. Okay, keluarga dia pula. Sebab dia nak tahu anak yang lain. Mungkin anak yang lain tu kecil-kecil lagi. Dia belum detect. Kita tak nak dia jadi teruk. Okey, maka dia buat ujian dekat klinik segera untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Okey. Kemudian tanggungjawab anda menyebabkan pengetahuan menjalani ujian thalassemia membantu pesakit thalassemia. Okey, jalani ujian pembawa thalassemia sebelum terlewat. Anda boleh mengubah masa depan anak anda. Anda belum kahwin, tapi anda boleh mengubah nasib anak anda itu, okey, sebelum anda mencari pasangan anda. Okey, thalassemia, let's join hands. Okey. Kita ada soalan, boleh berhubung dengan saya terus. Okey, itu sahaja untuk penerangan saringan thalassemia. Borang perlu diisi dan dihantarkan kepada guru kelas dan guru kelas hantar kepada saya semula. Itu sahaja penerangan saya. Harap membantu penerangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.